Baik tuan-tuan puan, pagi ni kita nak kongsikan kepada tuan-tuan puan tentang 5 mesej penting daripada sebatang pensel tuan-tuan puan. Tuan-tuan kenal pensel mungkin lepas pada slot ni tuan-tuan boleh kongsikan juga pada keluarga tuan-tuan puan, pada anak-anak baik, pada rakan-rakan kita baik, kongsikan tentang pembelajaran daripada sebatang pensel yang Allah sebut dalam Al-Quran, allazi 'allama bil qalam. Yang ini yang mengajarkan kita dengan pensel tuan-tuan. Walaupun Allah Taala menyebut pena, pen ke apa ke tuan-tuan, tapi inilah simboliknya yang kita boleh dapat belajar tuan-tuan, sebab ada mesej yang Allah nak kita belajar dari setiap perkara yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab setiap perkara yang Allah cipta itu tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada sesekali yang sia-sia. Saya ulang tuan-tuan dan puan, sebab ini mesej penting. Jadi tuan-tuan, apa yang diceritakan oleh PSN tuan-tuan nanti saya akan kongsikan kepada tuan-tuan. Pada 2 hari yang lepas, saya terbaca satu buku motivasi tulisan Paulo Coelho. Ni dia cerita tentang, dalam buku dia bercerita tentang prinsip kehidupan. Pada 2 hari yang lepas saya baca tuan-tuan. Tapi ada benda yang menarik yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan hasil pembacaan saya itu. Dan hari ni saya nak share direct live dengan tuan-tuan dan puan apakah mesej penting ini. Rupanya inilah mesej Allah kepada kita tuan-tuan dan puan untuk kita belajar dari sebatang pensel ini tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Yang pertama, melalui pensel ini kita boleh menghasilkan tulisan. Kita boleh menghasilkan karya yang hebat. Kita boleh melukis gambar pemandangan yang sangat-sangat indah tuan-tuan dan puan. Tapi kita kena ingat satu perkara, jangan lupa yang karya kita buat ini ataupun tulisan yang kita hasilkan ini ataupun gambar yang kita lukis itu, kita kena ingat ada tangan yang menggerakkan. Ada tangan yang menggerakkan tuan-tuan dan puan. Bila kita cerita tentang ada tangan yang menggerakkan, bermakna siapa yang menggerakkan tangan ini tuan-tuan dan puan? Tak lain tak bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menggerakkan tangan ini untuk kita teruskan menulis. Kita terus berkarya. Kita terus menjadi orang yang hebat dengan hasil tulisan kita tuan-tuan dan puan. So, apa yang mesej penting dekat sini adalah melalui pensel ini kita boleh menghasilkan lukisan ataupun tulisan yang mampu memberi manfaat kepada ramai orang. Dan kita jangan lupa bahawasanya masa yang sama kita dibimbing juga dengan tangan yang menggerakkan kita ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa memberikan pertolongannya kepada hamba-hambanya yang terpilih tuan-tuan. Itu mesej yang pertama daripada ataupun pembelajaran yang pertama dari sebatang pensel tuan-tuan. Yang kedua tuan-tuan, yang kedua kita nak bercerita tentang proses menulis. Semakin kita menulis, mata pensel ini akan tajam. Akan tumpul. Maafkan saya tuan-tuan, akan tumpul. Bila tumpul, apa yang berlaku tuan-tuan? Kita akan mula merawat dia. Kita akan mula mengasah dia untuk bagi dia kembali tajam. Dan waktu itu pensel ini akan berasa sakit. Dan pensel ini merasakan kesusahan. Pensel ini merasakan itu satu perkara yang menyakitkan. Tapi apa yang berlaku tuan-tuan dan puan? Hasil daripada pensel ini dirawat untuk kembalikan ketajamannya, apa yang berlaku tuan-tuan dan puan? Hasilnya adalah pensel ini akan kembali seperti sedia kala. Bahkan menjadi lebih baik tuan-tuan bila matanya semakin tajam. Lagi banyak kalam-kalam ataupun tulisan-tulisan yang dapat dihasilkan hasil daripada rawatan tadi. Begitu juga dengan kita tuan-tuan dan puan-puan. Bagaimana yang kita nak sampaikan ini tuan-tuan? Kita perlu melalui proses ini tuan-tuan, kita perlu rasa susah, kita perlu rasa keperitan supaya kita dapat belajar sesuatu daripada sekeliling kita tuan-tuan. Dan itulah yang Allah nyatakan dalam surah Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bila adanya kesusahan, maka yakin dan percaya akan datang kesenangan tuan-tuan dan puan. So itulah yang kita dapat belajar daripada mesej yang kedua tentang proses menulis ini. Kita pasti akan diasah selalu tuan-tuan dan puan. Kita pasti akan dibimbing selalu tuan-tuan dan puan. So apa yang kita nak sampaikan tuan-tuan dan puan, kita perlu sentiasa rendah diri untuk terima teguran daripada orang sekeliling kita. Sebab dalam proses merawat ini tuan-tuan dan puan, banyak perkara yang akan berlaku dalam hidup kita tuan-tuan dan puan. Untuk apa? Untuk tambah baik diri kita. Pembelajaran yang ketiga pula adalah berkenaan dengan pensel ini banyak memberi kita peluang sebenarnya tuan-tuan dan puan. Peluang apa? Peluang untuk kita perbaiki kesilapan. Apabila kita mula menulis,
kita boleh menggunakan pemadam untuk kita padam balik apa yang kita tulis, tuan-tuan dan puan. Begitu juga dengan kehidupan kita, tuan-tuan dan puan. Tidak salah untuk kita melakukan kesilapan. Sebab apa? Melalui kesilapan kita akan belajar something dan kita dapat improve something dalam kehidupan kita, tuan-tuan dan puan. Tapi kalau kita sentiasa betul, tuan-tuan dan puan, dan kita rasa kita sahaja yang betul, maka kita kena mula berfikir, tuan-tuan dan puan, kita ni siapa, tuan-tuan dan puan. Sebab setiap manusia pasti akan melakukan kesilapan, tuan-tuan dan puan. Dan sebaik-baik kesilapan itu ditutup dengan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taubat ini tidak semestinya solat 2 rakaat, tuan-tuan. Taubat ini bila kita dah ada dalam diri kita, dalam hati kita betul-betul tak nak ulang kesilapan yang sama, maka itu sudah dikira taubat, tuan-tuan. Kita dah ada pasang niat, lepas ni aku tak nak ulang dosa yang sama, maka itu sudah dikira taubat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pastinya konsisten dalam melakukan kebaikan. Yang keempat, kita cerita tentang pembelajaran daripada sebuah pensil ini adalah di manakah bahagian terpenting sebuah pensil. Mungkin ada orang kata bahagian terpenting sebuah pensil adalah pada brandnya. Tapi tuan-tuan dan puan, saya nak cerita berkenaan dengan pensil ini adalah bahagian yang terpenting bukanlah daripada luarannya, tuan-tuan dan puan, tapi dalamnya, arang yang digunakan dalam ini yang menentukan brand dia, tuan-tuan dan puan. Sama ada dia ni 2B ke, HB ke, 3B ke, TB, tuan-tuan dan puan. Macam-macam lah, tuan-tuan dan puan. Kita nak cerita tentang apa, tuan-tuan dan puan? Begitu juga dalam kehidupan kita, tuan-tuan dan puan. Orang tak pandang pada luarannya, tuan-tuan dan puan. Allah tak pandang pada luaran, tuan-tuan dan puan. Allah pandang apa yang ada dalam isi hati kita. Sebab itu pada hari akhirat kelak Allah menceritakan dalam surah Al-Adiyat juga, Allah Ta'ala akan membongkarkan segala-galanya di hari akhirat ketika mana di padang mahsyar, di waktu kita nak ditimbangkan mizan kita itu, amalan kita itu ditimbangkan mizan, Allah Ta'ala akan bongkarkan rahsia-rahsia hati. Apa yang terdetik dalam hati kita hari ini, Allah Ta'ala akan keluarkan semuanya. Di dalam surah yang lain, dalam surah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam satu surah yang lain, surah At-Tariq, Allah menyatakan bahawasanya Allah Ta'ala akan bongkarkan segala rahsia-rahsia hati. Apakah yang dimaksudkan oleh Allah dengan ayat ini, tuan-tuan dan puan? Dalam ayat ini Allah nak menyebut bahawasanya kalau hari ini kita buat sesuatu bukan kerana Allah, maka kamu akan mendapat azab yang pedih pada hari akhirat kelak. Tapi kalau hati kita, perbuatan kita mulai hari ini ataupun sebelum ini kita buat sesuatu kerana Allah, kita join live ini kerana Allah, kita kita belajar sesuatu kerana Allah, kita buat sesuatu kerana Allah, kita memandu kerana Allah, kita buka phone kerana Allah, kita baca Al-Quran kerana Allah, insya-Allah ganjaran syurga bagi orang-orang yang beriman. Ini pesan Allah dalam surah Al-Adiyat, tuan-tuan dan puan. Dan mesej yang terakhir adalah, tuan-tuan dan puan, setiap tulisan ini akan meninggalkan bekas, tuan-tuan dan puan. Apakah yang dimaksudkan dengan bekas itu, tuan-tuan dan puan? Setiap hasil tulisan kita akan ada orang lain baca, akan ada orang lain lihat, dan akan ada manfaat bagi orang lain jika penulisan itu bermanfaat. Contohnya seperti mana karya Buya Hamka. Beliau meninggalkan kita dengan satu tafsir yang sangat-sangat hebat yang beliau tulis sewaktu beliau di penjara. Dan beliau dipenjara oleh kawan baiknya sendiri, tuan-tuan dan puan. Tapi bukan itu ceritanya. Ceritanya adalah tentang memanfaatkan masa yang ada hanya dengan menggunakan pensel, tuan-tuan dan puan, ataupun pena ini, tuan-tuan dan puan, dengan penulisan. Antara lain, contoh lain, para ulama terdahulu, mereka meninggalkan ataupun mereka banyak menulis atas sebab apa? Untuk meninggalkan legasi mereka kepada kita. Inilah yang kita cerita tentang legasi. Kenapa mereka meninggalkan perkara-perkara ini? Kerana mereka yakin dan percaya dalam surah Al-Fatihah itu, iaitu berkenaan dengan Maliki Yaumiddin, akan ada hari pembalasan. Dan pada hari itu Allah akan tanya apa yang kita buat ketika mana kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, dan apakah legasi kita yang kita tinggalkan kepada orang di dunia ini supaya kubur kita itu sentiasa cerah bercahaya asbab daripada amalan ataupun perkara-perkara baik kebaikan yang kita tinggalkan sewaktu kita hidup. So tuan-tuan dan puan, mulai hari ini tulislah benda yang baik-baik di media sosial. Kalau boleh tuan-tuan dan puan, mulakan hari ini dengan kongsi kita punya input-input yang kita dapat daripada pembelajaran kita. Share dekat Facebook, tulis dekat Facebook, tulis dekat IG, tulis dekat story WhatsApp, tulis sebanyak tempat yang boleh, tuan-tuan dan puan. Mungkin dengan asbab penulisan kita itu dapat menjentik hati-hati manusia yang lalai, sahabat-sahabat kita yang mungkin tak dapat mengikuti perkembangan ataupun tidak dapat mengikuti pengajian seperti kita ini, perkongsian seperti kita ini. Dengan asbab kita menulis, kita berkongsi, tuan-tuan dan puan, dia rasa nak berubah, tuan-tuan dan puan. Asbab kita menulis saja, tuan-tuan dan puan.
maka besarnya pahala kita tuan-tuan dan puan hanya dengan menulis.